Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan pedagogi dan strategi pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah. Kumpulan kami terdiri daripada saya Muhammad Zahir bin Zamasyari, Ustaz Ahmad Nakiuddin bin Hussein, Ustaz Muhammad Rafiqi Hashim bin Rahman, Ustaz Muhammad Amirul Syazwan bin Burhanuddin dan Ustaz Muhammad Syafiq Azami bin Muhammad Helmi. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan strategi dan pedagogi pada zaman Rasulullah, para sahabat, zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah, kita lihat dulu pengenalan berkenaan dengan strategi dan pedagogi pada zaman dahulu. Baik Ustaz. Baik, kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama, kejayaan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkait rapat dengan kebijaksanaan diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Segala kaedah, pedagogi mahupun strategi yang diguna pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disokong oleh wahyu Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan ajaran Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran ataupun hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah Al-Najm ayat 3 dan ayat 4. Berkesinambungan daripada pedagogi dan strategi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kemudiannya wujud kaedah-kaedah yang semakin berkembang dan meluas mengikut peredaran zaman, bermula daripada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, seterusnya disambung pada zaman Umayyah dan juga zaman Abbasiyah. Jadi kita akan lihat pendidikan, pedagogi dan strategi pendidikan yang dilaksanakan oleh zaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. InsyaAllah saya serahkan kepada sahabat saya Ustaz Amirul untuk meneruskan pembentangan. Baiklah, terima kasih Ustaz Zahir. Kita pergi kepada pembentangan pedagogi dan strategi pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang pertama sekali, pedagogi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merujuk kepada kaedah pengajaran yang dipraktikkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan suatu ilmu kepada para sahabat. Jadi kita fokuskan pada zaman ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar. Yang kedua adalah kemahiran pedagogi Rasulullah inilah yang perlu dihayati oleh guru pendidikan Islam agar menjadi murabi yang berupaya membimbing murid menjadi insan berguna dunia dan akhirat. Jadi bagaimana pedagogi Rasulullah SAW ketika zaman baginda, inilah yang perlu diperhatikan oleh semua guru pendidikan Islam supaya dapat memperoleh satu kaedah yang kita akan ikut seperti Nabi untuk melahirkan insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Baiklah, next. Sebenarnya teknik ataupun kaedah Nabi ni banyak, tapi saya ambil beberapa contoh. Yang pertama adalah kaedah kuliah ataupun syarahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaedah ini ketika mana baginda diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang mana lazimnya baginda akan menyampaikan kuliah ataupun syarahan umum dan tidak mengambil masa yang panjang. Nabi berfokus kepada sesuatu benda dan hanya bercakap kepada perkara yang penting. Sebab apa? Semua yang telah diperkata oleh baginda, yang disampaikan oleh baginda, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah untuk baginda sampaikan secara syarahan. Seperti contohnya khutbah kan. Okey, yang kedua adalah kaedah bercerita. Sebagai contoh, Rasulullah telah menceritakan kisah yang ada dalam hadis kepada para sahabat tentang seorang penzina wanita yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatannya memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Inilah kaedah yang digunakan oleh Nabi, iaitu mengambil intipati daripada hadis ataupun Al-Quran untuk bercerita kepada para sahabat baginda.
Dan yang ketiga adalah kaedah soal jawab. Sebagai contoh, apakah pandangan kalian sekiranya terdapat sebatang anak sungai di depan pintu rumah kamu dan kamu mandi di sungai tersebut selama 5 kali sehari? Akan adakah kekotoran pada badan kamu? Sahabat menjawab, tidak akan ada kekotoran sedikit pun. Nabi SAW membalas, begitulah dengan solat 5 waktu akan terhapus segala dosa kalian. Inilah kaedah soal jawab yang telah dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW dalam pengajaran baginda. Baiklah, yang keempat adalah teknik lakaran. Rasulullah membuat 4 garisan di atas tanah dan baginda bertanya, adakah kalian tahu mengapakah aku melakarkan 4 garisan ini? Para sahabat menjawab, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang mengetahui. Lalu baginda pun bersabda, semula-mula wanita dalam syurga ada 4 orang, iaitu yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Fatimah binti Muhammad, Sayyidah Maryam binti Imran dan Sayyidah Asiyah binti Muhazzim, iaitu isteri Fir'aun. Jadi kaedah teknik lakaran ataupun teknik yang baginda buat ni lah adalah satu kaedah yang mana kita boleh praktikkan di dalam kelas untuk memberikan kefahaman kepada para pelajar kita nanti. Yang keempat adalah baginda menggunakan kaedah demonstrasi. Sebagai contoh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah menunjukkan cara beruduk kepada para sahabat yang lain dan memberitahu bahawa begitulah cara Rasulullah SAW beruduk. Jadi baginda tunjukkan ataupun demonstrasikan cara beruduk tu kepada Sayyidina Uthman dan Sayyidina Uthman menceritakan kepada para sahabat yang lain. Itulah kaedah yang telah dipraktikkan oleh baginda. Dan yang keenam adalah uswah hasanah, mencapai kejayaan yang sangat baik. Kerana apa? Baginda sendiri menunjukkan berlaku sebagai model dalam melaksanakan aspek dalam pendidikan Islam ini sendirilah untuk memudahkan kefahaman para sahabat terhadap sesuatu pelaksanaan dalam amalan-amalan yang tertentu. Seterusnya, dan baginda juga mengadakan dialog dan perbincangan bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas terhadap sesuatu perkara, dan baginda akan memfokuskan dan memberi peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Bukan membuat keputusan sendiri, tetapi ada kalanya baginda akan mengadakan dialog dan perbincangan dalam mengemukakan suatu isu. Seterusnya adalah galakan dan ancaman, targhib dan tarhib. Targhib ni satu galakan dan rangsangan kepada manusia agar sentiasa bersifat dengan sifat yang mulia, mengikut Al-Quran dan Sunnah serta sentiasa mengutamakan kebaikan agar dapat menjadi ikutan kepada orang lain. Inilah yang kita perlukan. Dan seterusnya adalah tarhib, menakutkan daripada bersifat dengan sifat keji yang meninggalkan sunnah dengan melakukan perkara bid'ah dan hawa nafsu, serta menakutkan orang yang mengutamakan perbuatan jahat dan jadi ikutan kepada lain-lain. Ini adalah satu kaedah Nabi memberikan galakan dan ancaman kepada umat-umat baginda ketika itulah. Dan seterusnya adalah suruhan dan tegahan. Metodologi suruhan melakukan sesuatu hadis seperti suatu hadis lah, buatlah begini dan begitu, menjadi keutamaan Nabi SAW. Dan yang seterusnya adalah metodologi tegahan, daripada melakukan sesuatu seperti jangan buat begini dan begitu. Baiklah, begitulah tadi 9 kaedah ataupun teknik yang baginda gunakan. Sebenarnya banyak lagi, tapi ini antara yang saya fokuskanlah pada hari ini. Jadi seterusnya saya serahkan kepada pepetang seterusnya. Baiklah, kita teruskan dengan pedagogi dan strategi pengajaran para sahabat. Next. Okay. Sebenarnya pendidikan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin berkesinambungan daripada kaedah dan strategi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yakni para Khulafa' Ar-Rasyidin, yakni para sahabat. Mereka meneruskan dan mengembangkan ajaran Nabi SAW, mengembangkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwarisi, yang diteruskan. Selain itu juga, pendidikan tidak tertumpu kepada umat Islam sahaja. Tempat pembelajaran diperkembangkan lagi dan isi pembelajaran semakin bertambah. Hal ini menunjukkan secara umum kita perlu tahu secara umum bahawa pengajaran di zaman para sahabat
berkesinambungan daripada pengajaran dari zaman Rasulullah SAW. Baiklah, seterusnya kita pergi dengan lebih terperinci. Okey, pedagogi pengajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Saya kelaskan ia kepada 3. Okey, pertama lisan, kedua hafazan dan praktikal. Hakikatnya pengajaran menggunakan lisan adalah berkesinambungan daripada sistem atau kaedah dan metodologi Rasulullah SAW sendiri, seperti mana sistem talaki secara bersemuka musyafahah diteruskan dalam penyampaian ilmu. Dalam pada itu juga metodologi tasmi' antara murid dan guru, yakni melibatkan komunikasi antara dua pihak. Jadinya dari zaman dahulu lagi, kaedah dan metodologi yang digunakan tidaklah berpusatkan guru sahaja atau berpusatkan murid sahaja, tetapi mengraikan dan menekankan tentang komunikasi dua hala. Yang seterusnya, pedagogi menggunakan lisan, yakni berbentuk inisiatif ataupun suruhan yang telah dilakukan oleh Sayyidina Osman, yakni beliau telah menyeragamkan bacaan qiraat Al-Quran itu dalam lahjah Quraisy. Yakni dalam pada dia menulis dan membukukan satu mazhab, dan secara lisan mereka juga mengajar dan menyeragamkan bacaan kepada semua manusia. Dan akhir sekali, pedagogi yang diteruskan ialah seperti diskusi, soal jawab, ceramah dan sebagainya. Yakni kita hal ini menunjukkan bahawa Islam, pendidikan Islam ataupun pengajaran Islam itu sendiri tidak hanya tertumpu kepada pengajaran, mengajar atau menyampaikan sahaja. Malah Islam itu sendiri meraihkan sesi soal jawab perbincangan. Malah ada juga kadang-kala pedagogi Islam itu sendiri memerlukan kepada perdebatan supaya kebenaran itu dapat dijelaskan dan disampaikan dengan baik. Dan seterusnya, pedagogi hafazan. Pedagogi hafazan juga berkesinambungan daripada zaman Rasulullah SAW, yakni kita tahu seperti hafalan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis, hafalan tata bahasa dan kaedah-kaedah bahasa Arab kita. Kita pergi kepada hafalan ayat Quran dulu. Okey, hafalan ayat suci Al-Quran telah bermulanya turunnya wahyu. Dan kemudian para sahabat menghafal dan mengajarkan kepada yang lain. Dan begitu juga di saat turunnya hadis, berlakunya orang kata peristiwa Rasulullah menyampaikan hadis melalui percakapan atau menunjukkan melalui perbuatan dan ikrar sebagainya. Dan hadis ini juga mereka hafal matanya sebagai pada masa ini sebagai penafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya pada zaman Uthman dan juga Ali, telah berlakunya hafalan, telah bertambahnya hafalan-hafalan seperti dalam mata pelajaran bahasa Arab itu sendiri. Pada ketika ini bahasa Arab ditekankan khususnya menghafaz tata bahasa dan kaedah-kaedahnya. Dan akhir sekali, praktikal, secara umumnya praktikal ini merujuk kepada penulisan. Penulisan. Jadi pedagogi pengajaran para sahabat tidak tumpah seperti pedagogi pada zaman Rasulullah, cuma saya permudahkan lisan, hafazan dan praktikal. Praktikal ini lebih berbentuk penulisan. Okey, pertamanya penulisan ayat suci Al-Quran dan hadis yang telah dihafal dan dipelajari. Yang kedua adalah catatan ilmu-ilmu Al-Quran, hadis dan bahasa Arab itu sendiri. Dan yang ketiga, peletakan tashkil atau baris ayat-ayat Al-Quran. Ini berkesinambungan dengan penyeragaman bacaan Al-Quran kepada menjadi satu lahjah Quraisy sahaja. Jadi untuk menjadi satu lahjah,
memerlukan baris. Sebab lain lahjah, lain barisnya. Jadi lahjah Quraisy telah diletakkan baris oleh Saidina Osman dan telah dibukukan penulisannya menjadi satu mazhab iaitu Rasam Usmani. Dan yang akhir sekali pada zaman Saidina Ali, beliau telah mengambil inisiatif pembukuan Nahu Bahasa Arab. Hal ini bagi memartabatkan dan memelihara ilmu bahasa Arab itu sendiri, khususnya tata bahasanya. Seterusnya, okey, kita pergi kepada strategi pengajaran para sahabat radhiyallahu anhum. Pertamanya, strategi yang digunakan ialah penerapan, khususnya pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Penerapan pertama adalah penerapan akidah. Penerapan akidah yang kita tahu Islam itu diturunkan bagi menanamkan tentang tauhid. Tauhid yakni Allah SWT satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Jadi strategi para sahabat ni pertama sekali memang memastikan pendidikan Islam itu berjaya menyampaikan risalah tauhid kepada sekalian umat. Yang kedua, penyerapan tentang akhlak. Akidah adalah nombor satu, yang kedua akhlak. Bila kita telah berjaya meyakini dan beriman kepada kekuasaan Allah, dan seterusnya akhlak. Akhlak yang dicontohi oleh Rasulullah, yang dicontohi dari Rasulullah SAW sendiri. Yang ketiga, pendidikan ibadah seperti puasa dan haji. Dan terakhir, pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan juga dipentingkan dalam Islam, seperti kesihatan jasmani dan rohani. Seterusnya, strategi yang digunakan ialah penyebaran ilmu. Strategi pengajaran para sahabat ialah penyebaran ilmu, yakni khalifah-khalifah di setiap zaman mengutuskan ulama'-ulama' ke setiap daerah taklukan bagi memperluas penyebaran ilmu. Ini juga berkesinambungan dan berkaitan dengan luasnya dakwah Islam dan sampai kepada kita hari ini. Dan yang seterusnya, perkembangan kurikulum. Pada zaman Saidina Umar Al-Khattab sendiri, beliau telah mengambil pendekatan bahawa anak-anak perlu belajar berenang, menunggang kuda, bersyair dan sastra Arab. Dan hal ini menjadi nilai tambah kepada mereka selain daripada menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Dan seterusnya, strategi menjadi sebahagian daripada strategi pengajaran para sahabat ialah pembukuan dan penyeragaman Al-Quran itu sendiri. Dan ini merupakan strategi yang bijak yang telah dilakukan oleh Saidina Umar, Saidina Abu Bakar dan Saidina Osman itu sendiri bagi memelihara ilmu Islam itu sendiri. Seandainya Al-Quran tidak dibukukan, maka banyak ayat-ayat Quran yang akan hilang. Dan seandainya bacaan ayat Al-Quran itu tidak diseragamkan, maka akan timbullah perpecahan dan perbalahan antara umat Islam itu sendiri. Okey, dan yang akhir sekali, strategi mereka adalah penetapan institusi pendidikan. Yang ini para sahabat meneruskan kaedah dan strategi Rasulullah dengan menjadikan masjid-masjid dan pasar-pasar sebagai institusi pendidikan serta penyebaran dakwah. Sekian. Okey, baik. Seterusnya adalah kita lihat pada tajuk pedagogi dan strategi pengajaran pada zaman Bani Umayyah. Okey, next. Okey. Perkembangan pesat pendidikan berlaku dalam zaman Bani Umayyah sebenarnya didorong oleh perkembangan kerajaan itu sendiri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, gerakan agama, falsafah dan sejarah. Galakan dan kecintaan pada Khalifah Bani Umayyah terhadap pendidikan merupakan asas utama berlakunya perkembangan ilmu keagamaan dan keduniaan. Jadi, usaha untuk memperkasakan bidang pendidikan dilihat melalui peranan khalifah yang menjadikan kota-kota utama seperti Damsyik, Kufah dan Basrah sebagai pusat perkembangan ilmu. Jadi kita dapat lihatlah pada zaman Bani Umayyah ni, iaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masihi, kebanyakannya
khalifah pada zaman berkenaan sememangnya mencintai ilmu. Jadi secara tak langsung mereka menjadikan pusat-pusat utama dan juga menjadikan penyebaran ilmu tu sebagai tujuan utama dalam memastikan ilmu sampai kepada seluruh umat Islam. Seterusnya. Seterusnya adalah pedagogi pengajaran pada zaman Bani Umayyah. Pada zaman kerajaan Bani Umayyah, terdapat 3 institusi pendidikan terpenting, iaitu masjid, istana khalifah dan juga sekolah ataupun dikenali sebagai kutab. Masjid-masjid di Mekah, kurikulum yang diajar di masjid adalah ilmu-ilmu nakli, iaitu tafsir dan hadis. Sebagaimana kita tahu, masjid-masjid di Mekah, Madinah dan Damsyik adalah menjadi pusat perkembangan dan penyebaran ilmu agama. Manakala masjid di Kufah dan Basrah pula berperanan sebagai pusat bahasa dan juga nahwu. Bagi kurikulum pendidikan pada zaman Bani Umayyah, yang pertama adalah tanda-tanda bunyi dalam tulisan bahasa Arab seperti dhammah, fathah dan kasrah telah diperkenalkan. Istana Khalifah dijadikan sebagai pusat pendidikan. Sebagai contoh, tempat belajar putera khalifah dan juga anak-anak para pembesar. Mata pelajaran utama adalah seperti kesusasteraan, sejarah, ilmu pidato dan juga akhlak. Malah kutab merupakan sekolah permulaan yang menekankan pengajian Al-Quran dan asas ilmu agama sebagai persediaan kepada pengajian yang lebih tinggi. Selain itu, sebagai contoh, Khalifah Abu Sufyan pernah mengundang para cendekiawan ke istananya di Damsyik untuk membincangkan disiplin ilmu sejarah. Pada zaman Bani Umayyah ni juga kita tahu kutab-kutab ni memang terkenal lah untuk sebagai orang kata macam sekolah awal kan. Malah pada zaman Bani Umayyah terbahagi 2 jenis kutab, iaitu kutab untuk awam yang dikenakan yuran dan kutab al-sabil, iaitu untuk kanak-kanak miskin. Itu antara strategi pendidikan lah, pedagogi, iaitu kutab ni ada yang dikenakan yuran bagi yang berkemampuan dan juga yang percuma. Strategi pengajaran yang seterusnya pendidikan percuma. Macam kita sebut tadi, ada 2 jenis kutab pada zaman Bani Umayyah, iaitu kutab untuk awam dan kutab as-sabil ni yang dikatakan yang percuma ni, dan juga pengajian terbuka di masjid-masjid. Yang kedua, tumpuan pendidikan diberikan kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah, dan pendidikan formal berlangsung di istana dan tidak formal berlangsung di masjid. Okey. Yang kedua adalah dasar pemerintahan yang mewajibkan tuntutan ilmu. Kebanyakan umat Islam pada zaman berkenaan sangat-sangat gairah ataupun sangat berlumba-lumba untuk menuntut ilmu. Manakala putera-putera khalifah pula diberi pelajaran wajib, sama ada didatangkan guru-guru khas ke istana atau dihantarkan ke halaqah pengajian. Bentuk pendidikan berubah mengikut keadaan semasa. Sebab pada zaman tersebut berkembang juga falsafah Yunani dan Nasrani. Jadi secara tak langsung dia mempengaruhi sistem pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Kebanyakannya mesti mempelajari falsafah, mesti mempelajari sejarah, kesusasteraan dan sebagainya. Sebagai contoh, yang ketiga adalah garis panduan pemerintah. Khalifah pada zaman berkenaan iaitu sebagai contoh Khalifah Abdul Malik bin Marwan memberi garis panduan kepada guru yang mengajar puteranya dalam bidang rohani dan jasmani. Manakala Khalifah Hisham Abdul Malik menyuruh Sulaiman Al-Kalibi mengajar puteranya Al-Quran, fiqh, syair dan juga sejarah. Dasar pendidikan dan panduan yang ditekankan menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat dititik beratkan bagi mengelakkan daripada ketinggalan. Maksudnya pada zaman Bani Umayyah ni memang zaman, orang kata zaman keemasan lah bagi sistem pendidikan Islam. Di mana memang pada zaman tersebut lahir banyak tokoh-tokoh cendekiawan Islam. Malah antara strategi pada zaman Bani Umayyah adalah peranan kerajaan melantik guru-guru dan diberikan gaji. Merupakan salah satu usaha yang membuktikan bahawa khalifah memang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Antara tokoh yang terkenal pada zaman tersebut adalah Abdullah bin Abbas yang mahir ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Ulama terkenal yang lahir pada zaman tersebut antaranya Abu Musa Al-Asy'ari, Hasan Al-Basri, Ubaidillah dan Zubair. Jadi secara tak langsung apabila kerajaan berperanan
menjadikan pendidikan sebagai salah satu cabang ataupun salah satu dasar kepada satu kerajaan, maka akan lahirlah banyak cendekiawan yang akan menjadikan umat sesuatu kerajaan tersebut maju. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan zaman Umayyah. Kita teruskan pada tajuk yang seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pergi kepada pedagogi dan strategi pengajaran zaman Abbasiyah. Seperti mana yang diberitahu oleh Ustaz Safiq tadi, zaman Bani Umayyah tadi, ramai ulama, ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang lahir. Itu juga pada zaman Abbasiyah. Sebagai contoh, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, maksudnya imam dari segi hadis, Imam Tafsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ilmu astronomi, Abu Mansur Al-Falaki, kedoktoran Ibnu Sina, Ar-Razi. Jadi perkembangan ilmu ni bukanlah berfokus hanya kepada ilmu agama ataupun kita sebut sebagai ilmu nakli, tapi juga berfokus kepada ilmu-ilmu lain, ataupun kita sebut sebagai ilmu akli. Baik, jadi secara umumnya kita pecahkan kepada tiga. Yang utama iaitu pertama sekali lisan, yang kedua hafazan dan tulisan. Okay, yang pertama lisan, mereka akan belajar Al-Quran secara talaqi musyafahah. Maksudnya belajar dengan guru, belajar dengan ustaz ataupun para ulama. Kemudian adanya forum intelektual untuk membincangkan hukum dan isu semasa yang disampaikan oleh ilmuwan. Lebih kurang macam forum ni, lebih kurang macam nak kata debat pun boleh juga. Dan yang ketiga ialah antara cara lisan iaitu imla, ceramah, pembacaan dan diskusi ilmu. Yang kedua ialah menghafaz ayat Quran. Yang kedua ialah hafazan, iaitu dengan cara menghafaz ayat Quran, menghafaz matan-matan ilmu. Matan-matan ilmu ni maksudnya adalah intipati ilmu. Maksudnya ilmu yang luas diringkaskan, dipadatkan, dipanggil sebagai matan. Jadi matan-matan ni dihafaz oleh orang ketika itu. Bukan sahaja matan dari segi ilmu Islam, begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Dan pada zaman tersebut kekurangan buku bercetak, maka hafazan sangat diutamakan ketika belajar. Masa itu lebih kepada menulis kan. Dan kita pergi tengok yang ketiga, murid-murid dia akan menulis ayat Al-Quran yang telah dihafaz, dan karya para ulama disalin semula dan karya luar diterjemahkan untuk dimanfaatkan. Dan pada zaman Abbasiyah ni juga dijadikan Baghdad sebagai pusat utama, dan para ulama dan tokoh ilmuwan silih berganti. Mereka sentiasa memberi pandangan, memberi manfaat, berkongsi ilmu. Dan yang ketiga ialah murid akan mencatat setiap pengajaran guru dan hasil bacaan untuk digunakan ketika ulang kaji bagi menambahkan kefahaman. Okay, kita pergi kepada strategi pengajaran zaman Abbasiyah. Pertama sekali menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu dan kota intelektual. Seperti yang disebutkan tadi, iaitu berkumpulnya ilmuwan untuk menyebarkan ilmu secara halakah di masjid dan di tempat-tempat yang sesuai, mengikut jenis ilmu. Yang kedua ialah para ilmuwan berbincang dan bertukar pandangan tentang ilmu serta membukukan ilmu. Kenapa disebut membukukan ilmu? Seperti mana yang disebut oleh sahabat saya tadi, Ustaz Rafiki, pada zaman para sahabat, Al-Quran dibukukan. Kenapa Al-Quran itu dibukukan, dimushafkan? Supaya ianya berkekalan. Maksudnya sampai sekarang kita dapat tengok Quran tu depan mata kita kan. Sama juga dengan ilmu-ilmu perlu dibukukan. Sebab apa? Apabila matinya para ulama ataupun matinya tokoh ilmuwan, tokoh akademik, bukan saja dirinya yang mati, tapi dengan ilmu-ilmu dalam kepalanya sekali akan dibawa ke dalam tanah. Jadi kalau tak dibukukan, maka ilmu tu tidak akan berkembang. Yang kedua ialah Baitul Hikmah, sebagai pusat ilmu berkembang, yang mana ianya berfungsi sebagai pusat ilmu dan sebagai perpustakaan. Dikatakan Baitul Hikmah ni antara perpustakaan yang terbesar ketika itu. Dan kerja-kerja penterjemahan dijalankan bagi mewujudkan integrasi ilmu dan melakukan pembaharuan. Dan Baitul Hikmah ni juga menjadi tempat rujukan sama ada dalam ilmu nakli ataupun ilmu akli. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali, iaitu istana sebagai pusat penyebaran ilmu. Nak beritahu kat sini bahawa pentingnya pemimpin untuk cinta kepada ilmu, supaya orang bawah dia, rakyat-rakyat dia pun boleh dididik untuk mencintai ilmu. Iaitu istana dijadikan pusat pembincangan para ulama dan menyampaikan ilmu mereka kepada masyarakat.
Dan dalam masa yang sama dapat mendidik khalifah berkaitan ilmu agama supaya memerintah mengikut lunak Islam. Dan ada juga pusat-pusat pengajian dan pendidikan didirikan oleh khalifah, pembesar dan orang-orang kaya. Antaranya yang famous ialah Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Okay, jadi itu saja strategi pedagogi dan strategi pengajaran di zaman Abbasiyah. Baiklah, seterusnya untuk akhir sekali kita pergi kepada rumusan. Pedagogi dan strategi yang diguna pakai semenjak zaman Rasulullah berkembang di zaman para sahabat dan seterusnya mewujudkan suatu sistem pendidikan yang lebih komprehensif di zaman Umayyah dan Abbasiyah sekaligus menjadi sumber rujukan sistem pendidikan sehingga kini. Islam tidak pernah meminggirkan teknologi dan perkembangan terkini untuk menghasilkan kaedah pendidikan yang terbaik. Walau bagaimanapun, kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan sarjana terdahulu perlu sentiasa dijadikan asas dan rujukan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.